Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Izham dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan saya Pala Ganesh Rajendran dan Malvina Joseph serta Bhagawati Anak Perempuan Sarawanan akan membentangkan tentang dashboard kurikulum bersepadu yang mempunyai singkatan Dashcorp. Sinopsis bagi Dashcorp ini adalah ianya direka untuk difokuskan kepada aspek kurikulum saja, tetapi ianya juga merangkumi laporan mingguan, laporan pertandingan dan keadilan guru dan murid serta peratus keadilan murid dalam kurikulum dan sebagainya dengan unsur teknologi melalui aplikasi ini. Sasaran bagi aplikasi ini adalah 60 orang guru Sekolah Kebangsaan Alam Negara 2 dan ianya juga memudahkan pentadbir sekolah dan penyelia kurikulum bagi memantau dan mengurus aktiviti kurikulum dengan lebih efektif. Serta pentadbir ataupun penyelia kurikulum juga melihat secara real-time status ataupun keadaan semasa dan perkembangan aktiviti sesuatu aktiviti kurikulum seperti perkembangan tentang badan uniform, persatuan, ada permainan ataupun pertandingan yang berlangsung pada hari-hari tertentu. Seterusnya, ianya juga memberikan kemudahan komunikasi antara guru dan staf yang terlibat dalam pengurusan kurikulum. Seterusnya, dan ini adalah merupakan outline ataupun gambaran dashboard yang kita direkakan. Yang ni adalah laman utama yang sebelah kiri anda dan sebelah kanan anda laporan mingguan. Seterusnya laporan pertandingan yang kita boleh memilih tarikh dan juga peringkat serta yang gambar seterusnya adalah markah PBPP guru yang mengandungi peratus keadilan murid dan guru juga. Seterusnya kehadiran, kita boleh mengisi kehadiran juga. Seterusnya fail kurikulum. Fail kurikulum ni diagikan kepada 3 bahagian iaitu badan uniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Maka guru-guru boleh mengisi data-data, segala maklumat mengikut badan uniform, kelab persatuan, sukan dan permainan masing-masing dengan menekankan contohnya dekat pengangkat boleh menekan simbol tersebut ataupun kelab dan persatuan contohnya kelab reka cipta boleh menekan simbol tersebut, maka simbol-simbol adalah merupakan melambangkan kelab dan persatuan sukan dan permainan badan yang beruniform masing-masing. Seterusnya, pada masa kini teknologi amat memainkan peranan penting dalam era pendidikan ini dan ianya juga lebih berfokus kepada cara komunikasi secara mudah selain memudahkan kehidupan harian manusia. Revolusi internet dan teknologi komunikasi yang telah berkembang pesat dan menyebabkan kemunculan pelbagai rangkaian multimedia interaktif seperti pembelajaran mudah alih, aplikasi pembelajar dan aplikasi bagi setiap jabatan atau sektor mengikut keperluannya. Dan kualiti pendidikan negara juga akan bertambah baik apabila kita menggunakan ataupun mengaplikasikan TMK dalam pendidikan kita sebagai dashboard ni. Dan selaras dengan perkembangan pendidikan semasa, ianya tidak menjadi suatu unsur kejut kepada warga pendidik dan pentadbir sekolah menggunakan komputer untuk menyimpan, memproses dan mempersembahkan data ataupun hasil kerja masing-masing. Seterusnya, oleh itu Dashcorp amat menepati keperluan teknologi yang dikehendaki dalam era pendidikan ini, di mana sebelum ni saya telah dinyatakan bahawa apabila teknologi diperkenalkan maka semua data disimpan dalam komputer. Tapi dekat komputer pun kita kena create satu folder tu pun dipecahkan beberapa bahagian. Tetapi dalam Dashcorp ini semua ada. Tekan je satu link, dalam Dashcorp ni akan mempunyai beberapa bahagian dan guru-guru pilih saja dan pilih dan mengisi data saja. Yang lain diisi secara automatik. Seterusnya, Dashcorp ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan memberikan informasi mengenai kegiatan kurikulum dalam bentuk visual yang mudah difahami. Dan Dashcorp ini boleh diakses di mana-mana saja tanpa sebarang halangan. Dan Dashcorp ini menyediakan informasi yang komprehensif tentang aktiviti kurikulum termasuk program, acara, keadilan pelajar, prestasi, penghargaan dan pelibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum. Data ini juga dikumpulkan daripada pelbagai sumber seperti sistem pemantauan keadilan, laporan prestasi dan penilaian pelajar. Data ini juga dipaparkan dalam bentuk grafik, diagram, label dan metrik
lainnya yang dapat dengan mudah difahami dan diinterpretasikan. Hal ini memungkinkan pentadbir untuk melihat trend ataupun perkembangan dan analisis data yang relevan dengan kegiatan kokurikulum. Seterusnya, Rational project. Rational project ni adalah terdapat mengikut masalah-masalah yang kami menghadapi, iaitu 4 masalah utama. Masalah pertamanya adalah keciciran laporan. Sekarang apabila kita menggunakan cara manual, contohnya print dan semuanya letak dalam fail. Kadang-kadang kita tersalah letak di tempat lain. Lepas tu kita kena cari tapi tak dapat. Yang tu menyebabkan kita mencicirkan ataupun menghilangkan sesuatu laporan serta tidak mempunyai fail atau folder yang sesuai. Kadang-kadang kita simpan begitu je macam atas meja, tak ada fail, tak ada folder, juga akan menyebabkan kita untuk mendapatkan laporan ataupun data serta mengalami kelewatan dalam penyampaian dan penerimaan maklumat yang contohnya semuanya dibuat secara manual. Contohnya kita kena type, lepas type kena print, semua diisi secara manual, maka ianya mengambil masa yang lama untuk mengedarkan ataupun memberikan sesuatu data. Serta sistem dokumentasi yang tidak teratur dan berorganisasi, maksudnya contohnya untuk membuat sesuatu kertas kerja ke atau mengeluarkan laporan ke, tiada ada format yang tertentu. Cikgu ni guna format lain, cikgu tu guna format lain, maka ada perbezaan dari segi tersebut. Maka dashcop ini merangkumi semua, dashcop ini merupakan suatu penyelesaian yang bagi masalah-masalah yang dinyatakan tadi. Seterusnya, pemantauan aktiviti. Dashcop dapat menyediakan gambaran menyeluruh tentang aktiviti co-curriculum yang dijalankan di sekolah, termasuk senarai program, jadual, peserta dan pencapaian. Hal ini juga membolehkan pentadbir ataupun penyelia co-curriculum untuk mengurus ataupun menyelia dan mengurus aktiviti dengan lebih berkesan serta membuat penyesuaian dan tindakan yang diperlukan, di mana pengurus ataupun penyelia co-curriculum tidak gerak ke mana-mana. Mereka hanya tekan dashcop ni, mereka dapat tahu segala aktiviti, segala data yang berkaitan dengan co-curriculum. Dan dashcop ini juga membantu guru-guru atau pengurus dalam menguruskan pelajar. Dashcop ni dapat memakan data pelajar yang terlibat dalam aktiviti co-curriculum seperti keahlian kelab, pasukan sukan dan pelibatan dalam program khas. Hal ini juga membantu pentadbir dan guru co-curriculum mengenal pasti potensi dan minat pelajar serta memberikan sokongan yang sesuai untuk pembangunan diri mereka, di mana apabila guru membawa murid ke mana-mana pertandingan maka pertandingan tersebut akan direkodkan dalam dashcop. Maka ianya memudahkan proses guru untuk memilih ataupun mengagihkan murid-murid tersebut mengikut permainan, baram uniform dan persatuan yang sesuai dan tepat untuk murid tersebut. Seterusnya, analisis data. Dengan dashcop, pentadbir co-curriculum dapat menganalisis data seperti keadaan pencapaian dari segi co-curriculum pelajar. Dan analisis ini juga membantu mereka mengenal pasti trend dan corak prestasi pelajar dalam aktiviti co-curriculum serta menyediakan panduan untuk melaksanakan program yang lebih berkesan dan memberi tumpuan kepada perkembangan holistik pelajar. Seterusnya, dashcop dapat digunakan sebagai satu platform untuk berkomunikasi dengan guru dan staf yang terlibat dalam co-curriculum. Ianya juga mempunyai maklumat mengenai program, jadual dan kemaskini maklumat lain boleh dikongsi melalui dashboard untuk memudahkan komunikasi dan memastikan semua pihak terlibat dalam aktiviti co-curriculum ini. Akhirnya, Rational Project dashcop ini adalah pengurusan sumber yang dapat membantu menguruskan sumber aktiviti co-curriculum termasuk inventari peralatan, anggaran perbelanjaan dan tempahan ruang. Dengan maklumat yang tersedia melalui dashcop ini, pentadbir co-curriculum dapat membuat pengurusan sumber yang lebih baik dan memastikan kecekapan penggunaan sumber dalam aktiviti co-curriculum. Contohnya, apabila seseorang guru membawa murid ke sesuatu pertandingan ataupun sesuatu event, mereka boleh mengisi nama pertandingan, berapa perbelanjaan ataupun berapa sumbangan yang diperlukan, berapa murid dibawa ke pertandingan tersebut, maka segala informasi yang berkaitan dengan pertandingan tersebut dapat diisi dalam dashcop dan pentadbir ataupun penyelia dapat
buka informasi tersebut dan mereka boleh membuat penyediaan awal. Misi projek ini adalah menjadi peneraju pengintegrasian teknologi dalam pengurusan kurikulum di sekolah. Dan misi projek ini adalah komited untuk menyediakan dan memperkasakan perkhidmatan teknologi yang lebih efisien dalam pengurusan kurikulum bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan sekolah. Dan matlamat projek ini adalah mempersiapkan guru untuk dunia yang semakin digital, meningkatkan keberkesanan pengurusan kurikulum oleh pentadbir, akses sumber daya yang luas serta fleksibiliti. Seterusnya, objektif projek ini adalah memastikan 100% mengurangkan bebanan guru dalam pengurusan kurikulum dan memastikan 100% mesra alam tanpa menggunakan kertas, di mana guru tidak akan menggunakan kertas untuk contohnya mengisi data secara manual, lepas tu mereka kena print dan letak dalam file. So melalui dashcard ni perkara itu dapat dielakkan, serta memastikan 100% guru menyempurnakan data dalam dashcard tanpa melengahkan masa. Hal ini sebab mereka boleh mengakses di mana-mana saja dashcard ni. Contohnya tekan link saja, mereka boleh mengisi segala data menggunakan telefon pintar diorang, smartphone diorang, serta memastikan 100% guru menguasai teknologi dalam pengurusan kurikulum melalui dashcard dan memastikan 100% maklumat dan data dikemas kini mengikut keadaan semasa. Seterusnya, Okey. Sekarang saya akan sambung dengan teori perubahan kedewing. Kami telah memilih teori perubahan kedewing untuk melaksanakan projek ini. Okey, dalam teori perubahan kedewing, beliau telah menerangkan bahawa semua tingkah laku adalah terhasil daripada dua jenis tekanan, iaitu tekanan untuk mempertahankan status quo dan tekanan untuk membuat perubahan. Okey, dalam teori perubahan kedewing, dia telah mempengaruhi 3 tahap, iaitu pencairan, perubahan dan pembekuan semula. Dalam bahagian pencairan pula, ia berlaku apabila wujudnya kesedaran terhadap keadaan semasa, struktur, pembentukan tugas yang tidak memuaskan atau sikap kaki tangan yang tidak sesuai. Malah ia juga membawa kepada kejatuhan hasil jualan dan semangat kerja yang terlalu rendah. Keadaan satu suasana ini akan mendorong keadaan pencairan suasana yang sedia ada dan tanpa proses pencairan, perubahan tidak akan berlaku. Beralih kepada perubahan proses perubahan iaitu peralihan berlaku apabila sesuatu program atau rancangan dilaksanakan bagi menggerakkan organisasi atau kaki tangan ke arah yang lebih baik. Dan pada peringkat ini, perubahan seperti pembentukan gelagat, nilai, sikap, struktur yang baru atau lebih baik dapat dibentuk dan berlakunya perubahan dan pembangunan organisasi secara keseluruhan, dan akan menyurus kepada pembekuan semula, iaitu ia berlaku apabila perubahan telah berlaku atau tingkah laku baru dibangunkan. Dan pembentukan sikap dan struktur baru hendaklah dibekukan dan dijadikan sebahagian daripada kehidupan baru organisasi, dan ia akan membekukan kembali dan memberi satu makna kepada organisasi akan berada pada titik keseimbangan yang baru. Dan pada peringkat ini, keberkesanan perubahan akan diberi perhatian dan dorongan untuk melakukan perubahan yang seterusnya boleh ditimbangkan. Dan melalui ini, organisasi perlu memberi perhatian bahawa pembekuan semula adalah bersifat relatif dan sementara. Okey, di sini telah diterangkan pada bahagian pencairan, kriterianya adalah bersedia untuk berubah dan menjauhi daripada zon keselesahan, dan seseorang atau satu organisasi yang berada pada tahap pencairan, mereka akan memahami kepentingan perubahan dan ia akan beralih kepada proses perubahan di mana kriterianya ialah membantu organisasi berubah dan menghala ke arah yang lebih baik.
Dan pada peringkat yang ketiga iaitu peringkat pembekuan semula di mana organisasi itu akan membangunkan semula stabiliti dan menjadikan sebagai satu norma baharu dan mengekalkan perubahan tersebut untuk jangka masa yang panjang. Okey, di sini kami telah memilih model perubahan iaitu model penggabungan Roger. So beliau telah menjelaskan bahawa perubahan hanya wujud apabila diperlukan. Dan beliau juga menekankan bahawa inovasi akan bermula sekiranya masalah dikenal pasti. Dan sehubungan dengan itu, apabila inovasi dikenal pasti, maka proses penyelesaian masalah juga dapat dilaksanakan dan inovasi akan berlaku serentak. Okey, di sini telah diterangkan mempunyai 5 tahap iaitu bermula daripada tahap kesedaraan di mana perubahan akan berlaku apabila wujud kesedaraan. Apabila sesuatu organisasi atau seseorang individu merasa memerlukan perubahan dalam struktur organisasi atau bagi seorang individu perlu mengubahkan sesuatu dan untuk diri dia, tahap kesedaran adalah tempat permulanya dan ia akan membawa kepada tahap keinginan di mana di situ timbulnya minat dan menguatkan kesedaran untuk berubah. Maka di situ individu tersebut atau sesuatu organisasi akan mencuba atau akan mengeluarkan beberapa idea untuk berubah bagi menjadikan dirinya menghala ke arah yang baik. Dan ia akan beralih kepada tahap percubaan di mana individu atau organisasi akan mencuba hasil perubahan dan berharap inovasi itu dapat menyelesaikan masalah. Dan pada tahap evaluasi pula, penilaian terhadap sesuatu yang baru agar tidak menghadapi cabaran sepanjang perubahan dijalankan. Maka organisasi atau individu tersebut akan melakukan satu evaluasi untuk mengkaji semula bahawa perubahan yang dijalankan dapat dibawa untuk jangka masa panjang atau tidak. Dan tahap percubaan adalah, akan beralih kepada tahap adopsi di mana semua ahli organisasi atau individu tersebut bersetuju perubahan membawa manfaat sehingga mampu mempertahankan hasil perubahan. Pada tahap adopsi, sesuatu organisasi atau individu tersebut berasa puas hati dengan perubahan yang dilakukan. Okey, beralih kepada senarai jawatan kuasa projek. Okey, dalam jawatan kuasa projek kami telah membina satu jawatan kuasa Indo di mana ia bermula daripada penasihat iaitu Puan Azad binti Abdul Hadi selaku guru besar dan beliau akan ditolong oleh 3 orang pengurusi iaitu pengurusi pertama Puan Idawati binti Muhandar PK Co-Curriculum, pengurusi kedua Puan Kaltum binti Safwan PK Kurikulum dan pengurusi ketiga adalah Encik Syukur bin Atan iaitu PK HEM. Dan di bawah ketiga-tiga pengurusi akan ada penyeleras iaitu Puan Malwina Joseph, Setiausaha Cik Bakawati, Bendahari Encik Pala Ganesh dan AJK daripada Ketua Badan Uniform, Ketua Kelab dan Persatuan dan Ketua Sukan dan Permainan. Okey, kami juga telah memerihalkan tugas bagi setiap jawatan kuasa Indo di mana bermula daripada penasihat dan beliau ditugaskan untuk memantau dan menyelia proses pelaksanaan projek. Manakala pengurusi pula mencadangkan tugasan dan mengagihkan kepada ahli jawatan kuasa. Untuk penyelaras akan menyediakan kertas kerja dan merancang program. Setiausaha pula menyediakan catatan minit mesyuarat dan diminitkan. Untuk jawatan kuasa Indo Bendahari, beliau akan menguruskan perbelanjaan.
Okey, beralih kepada jawatan kuasa pelaksana iaitu ahli jawatan kuasa bermula daripada siar raya iaitu Encik Edmund dan beliau akan ditugaskan untuk menyediakan dan memastikan siar raya berfungsi dengan baik. Dan pengacara pula Puan Husna, beliau akan menyediakan teks ucapan dan mengacarakan majlis pelancaran projek. Bagi bahagian peralatan, Encik Fadzi telah ditugaskan untuk menyediakan peralatan yang diperlukan seperti bahan elektronik, meja, kerusi. Bagi bahagian dokumentasi, Cik Maisara akan ditugaskan untuk merakam video dan mengambil gambar bagi menyediakan laporan. Dan akhir pula, bagi jawatan kuasa cenderamata, Puan Akila akan menempat cenderamata untuk tetamu khas. Okey, di sini kami telah memberi satu jadual untuk membandingkan tata cara pengurusan kurikulum secara manual dan tata cara pengurusan kurikulum dalam dashboard kurikulum bersepadu yang telah diwujudkan. Perbandingan pertama adalah terhadap penggunaan. Dalam perbandingan penggunaan, sebelum mengadakan dashboard, guru-guru perlu menyediakan laporan yang terperinci bagi setiap aktiviti kurikulum yang dijalankan secara manual, bermaksud guru perlu bertulis dan guru perlu menulis terperinci pada bahagian keterangan aktiviti yang dilakukan. Beralih kepada penggunaan dashboard adalah guru perlu mengisikan tarikh, masa, penglibatan murid dan guru serta aktiviti, dan dashboard akan menjana laporan tersebut dengan adanya perkara-perkara yang telah dimuat naikkan dalam dashboard. Beralih kepada simpanan data, secara manual guru perlu merujuk kepada fail untuk menyemak atau mencari maklumat berkenaan dengan aktiviti kurikulum. Dengan ada dashboardnya, simpanan data akan menjadi tugas yang sangat mudah di mana guru boleh mencari maklumat berkenaan aktiviti kurikulum dalam dashboard di mana-mana sahaja. Dan pengiraan peratus adalah satu perbandingan secara manual dilakukan di mana guru perlu mengira peratus kehadiran kurikulum secara manual pada setiap tahun, tetapi bila ada perisian dashboard ni, dashboard akan mengira peratus kehadiran murid kurikulum dalam talian di mana sumber tenaga manusia tidak diperlukan. Pada penyelenggaraan pula, dalam secara manual, guru perlu mengantik laporan sekiranya tercicir daripada fail. Tetapi bila ada dashboard, segala maklumat disimpan dalam sistem dan tidak perlu diganti. Dan maklumat-maklumat yang dimasukkan dalam dashboard selamat dan boleh dijana semula sekiranya laporan tersebut tercicir atau hilang. Pada perbandingan ekosistem, secara manual menggunakan kertas yang banyak, untuk dashboard tidak keperluan penggunaan kertas. Perbandingan seterusnya adalah terhadap ketepatan masa. Secara manual, guru-guru perlu mengemas kini laporan setelah dilaksanakan. Tetapi dengan ada dashboard, guru-guru boleh mengemas-kini laporan dari semasa ke semasa dengan menggunakan telefon bimbit atau laptop sahaja. Okey, selamat catat semua. Seterusnya saya menerangkan tentang tentatif. Okey, tentatif bagi program dashboard ini adalah, okey, kita mulakan program ini pada Mac. Kita dah mulakan aktiviti perbincangan aktiviti projek yang akan dijalankan dan pembentangan projek. So dalam aktiviti ini kami menekankan objektif iaitu aktiviti untuk mencapai mengurangkan bebanan guru dalam pengurusan kokurikulum. Okey, seterusnya Mac minggu keempat iaitu 21 hari bulan Mac, mesyuarat ke-1 dengan AJK. Mac minggu keempat 23 hari bulan 3, pelaporan projek dan penetapan bajet dengan guru besar. Untuk projek ini, kami menetapkan bajet dan memberi pelaporan kepada guru besar. April minggu 1, mengemas kini dashboard dengan bantuan pakar IT.
Dan juga objektif yang menekankan sini adalah memastikan Daskop memudahkan guru. April minggu 1 juga pada tarikh 5 hari bulan 4 mesyuarat kedua diadakan, dan pada April minggu kedua 12 hari bulan 4 mesyuarat akhir untuk membahagikan tugas sepanjang majlis pelancaran projek Daskop. Seterusnya April minggu ketiga hingga Mei minggu kedua, iaitu 17 hari bulan April hingga 12 hari bulan Mei, kita melaksanakan pelaksanaan projek tempoh percubaan, iaitu, dan juga dalam tempoh percubaan ini menekankan aktiviti ini untuk mencapai objektif mengurangkan bebanan guru dalam pengurusan kokurikulum. Memastikan 100% guru menguasai teknologi dalam pengurusan kokurikulum melalui Daskop. Mei minggu yang ketiga iaitu 17 hari bulan 5, Majlis Pelancaran Projek Daskop AJK diadakan. Dan minggu yang terakhir pada bulan Mei iaitu 24 hari bulan 5, postmortem dan refleksi diadakan, iaitu postmortem ini menunjukkan projek iaitu program Daskop ini boleh diteruskan. Okay, ini adalah cartagan untuk program ini. Perbincangan aktiviti projek yang akan dijalankan dan pembentangan projek. Minggu ketiga, menyediakan kertas projek dan pengagihan tugasan kepada AJK minggu ketiga. Mesyuarat ke-1 dengan AJK pada minggu keempat bulan Mac. Pelaporan projek dan penetapan bajet dengan guru besar pada bulan Mac juga. Mengemaskini Daskop dengan bantuan pakar IT pada minggu pertama April. Mesyuarat kedua pula diadakan minggu pertama juga bulan April. Mesyuarat akhir untuk membahagikan tugas sepanjang Majlis Pelancaran Projek Daskop juga diadakan pada bulan April yang minggu kedua. Dan juga pelaksanaan projek tempoh percubaan diadakan minggu ketiga hingga minggu kedua bulan Mei. Dan juga Majlis Pelancaran Projek Daskop ni pada minggu ketiga dan postmortem dan refleksi pada minggu yang terakhir iaitu minggu keempat bulan Mei. Ini adalah sumber kewangan iaitu anggaran perbelanjaan yang kami dibelanjakan untuk mencipta Daskop. Sumbangan PIBG kita dapat 300, sumbangan unit kokurikulum 170, sumbangan luar alumni dan persendirian kita dapat 300, sejumlahnya 770. Ini adalah anggaran perbelanjaan yang kami ditetapkan. Pencetakan banner besar untuk majlis, kuantitinya RM100, cenderahati RM50. Kita menempah 5 cenderahati untuk 4 pentadbir dan seorang pakar IT iaitu tetamu khas. Sijil penyertaan 60 kuantitinya untuk cikgu-cikgu di sekolah SK Alam Megaduha, dan bayaran pakar IT RM300. So jumlahnya adalah RM770 kita membelanjakan untuk program Daskop ini. Okey, penjelasan aktiviti projek mengikut model perubaan yang diterangkan tadi kawan saya. Okey, langkah yang pertama ialah tahap kesedaran, awareness. So yang pertamanya adalah masalah pengurusan fail, keciciran fail, kelewatan dalam penyampaian dan penerimaan maklumat. Yang semua masalah ini telah selesai setelah kami menggunakan projek Daskop ini. So masalah-masalah yang wujud ini turut melahirkan kesedaran untuk mencipta projek Daskop untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah yang kedua ialah tahap keinginan, interest. Kenapa? Masalah yang wujud meningkatkan minat untuk pelaksanaan projek Daskop supaya dapat menggantikan penggunaan fail kokurikulum secara manual. So oleh itu berharap bahawa masalah yang muncul ini dapat diselesaikan dengan guru-guru mahir menggunakan Daskop ini. Langkah yang ketiga ialah
tahap evaluasi iaitu evaluate. Pihak pengurusan aruslah sudi mendengar setiap masalah ataupun cadangan yang diberi supaya dapat membuat perubahan yang betul-betul dapat menambah baik atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. So bagi projek Desktop ini, setiap cadangan dan pandangan yang diberikan telah diterima oleh pentadbir. Oleh itu, kami pun mencipta Desktop ini. Langkah yang keempat pula ialah tahap mencuba, iaitu trial. Kita mencuba selama lebih kurang 5 minggu. Tahap uji cuba ini amat penting kerana keberkesanan sesuatu perubahan yang dilaksanakan supaya dapat mengetahui hasil perubahan. So, melalui percubaan ini kita dapat tahu projek Desktop ini boleh diteruskan dan boleh menambahbahagikan untuk pengurusan kokurikulum. Bagi projek Desktop, tempoh percubaan ini telah mengambil masa selama 5 minggu kepada semua guru. Langkah yang kelima ialah adopsi, iaitu penerimaan, adoption. Semua pihak menerima perubahan ini dan mempertahankan hasil perubahan. So bagi projek Desktop ni, tahap adopsi akhirnya berjaya diamalkan kerana masalah yang dihadapi oleh guru berjaya diselesaikan dengan baik. Okay, implikasi perubahan terhadap organisasi. Okay, yang pertama, dasar pendidikan. Okay, dasar yang sedia ada yang berkaitan dengan TMK tetapi masih kurang lengkap. Hal ini demikian adalah disebabkan dasar yang sedia ada lebih fokus kepada murid dan memberikan taklimat dan bangkit kepada guru untuk meningkatkan pengetahuan murid dan teknologi maklumat dan komunikasi. Dapat membantu Kementerian Pendidikan Malaysia menambahbaikkan dasar yang sedia ada supaya sistem pendidikan negara adalah lebih berkualiti, menyeluruh dan sistematik. Okay, latihan untuk guru-gurunya. Dengan kewujudan projek ini, guru-guru dapat merasai kepentingan penguasaan kemahiran TMK dan menjadi satu dorongan kepada mereka untuk menghadiri kursus dan bangkit TMK untuk meningkatkan kemahiran mereka. Bagi organisasi sekolah, sekolah perlu mengorganisasikan dan meningkatkan kualiti pengurusan sekolah untuk mengurangkan bebanan guru dalam pengurusan sekolah. Okay, kesimpulannya, model perubahan Roger memberikan garis panduan yang cukup jelas kepada penyelaras projek sepanjang melaksanakan perubahan ini. Projek Desktop ini memerlukan perbincangan, penilaian, pemantauan yang terperinci supaya keberkesanan dapat dicapai. Projek Desktop ini bukan sahaja dapat meringankan kerja guru-guru, malah projek ini dapat menjadikan sistem pengurusan kokurikulum lebih sistematik. Dapatlah kita merumuskan perubahan yang mendatangkan manfaat dapat meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. Ini adalah rujukan yang kami dapat. Sekian, terima kasih.